أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan majlis ilmu kita senantiasa diberi rahmat dan keberkatan dari sisinya. Tiada lain yang kita cari, tiada lain yang kita pohon, kecuali hanyalah kehidupan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, insya-Allah malam ini kita akan membicarakan serba sedikit tentang surah yang disebut sebagai surah yang ada jaminan, yang ada pertahanan, yang ada, kita panggil apa, filter, kita panggil sebagai benteng tentang huru-hara fitnah, terutama fitnah Dajjal di akhir zaman, yang selalu kita baca, iaitu suatu surah yang disunatkan untuk dibaca pada hari Jumaat, iaitu surah Al-Kahfi. Bila membicarakan surah Al-Kahfi, apa yang kita nak bicarakan pada malam ini ialah berkenaan dengan sebab kenapa surah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir sebagai contoh, Imam Ibnu Katsir mendatangkan satu riwayat yang mana diambil daripada salah seorang sejarawan Islam yang terkenal, iaitu Muhammad Ibnu Ishaq rahimahullahu ta'ala anhu, yang mana menceritakan kepadanya seorang lelaki yang mana bertaraf guru syekh daripada Mesir, yang hidup bersama kaumnya hampir 40 tahun, daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas, bahawa pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita ketahui, kafir-kafir musyrikin Mekah daripada golongan-golongan bangsawan, golongan-golongan elit dan golongan-golongan atasan banyak melakukan kezaliman dan kekejaman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda. Jadi segala macam daya upaya yang mereka lakukan untuk menghancurkan risalah perjuangan dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
hampir tidak menemui punca. Buat cara ni tak jalan, buat cara tu tak jadi. Seolah-olah macam-macam rancangan, macam-macam agenda dah mereka fikir, pulah kepala otak mereka bagaimana nak hancurkan perjuangan dakwah Nabi. Jadi sekumpulan ini merancang menghantar dua orang utusan mereka, iaitu Nadhar bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'ith. Jadi seorang tu nama Nadhar bin Haris, seorang lagi nama Uqbah bin Abi Mu'ith. Sebelum kita lanjutkan cerita ni, kita nak tahu serba sedikit siapa dia dua orang yang bernama Nadhar bin Haris dengan Uqbah bin Abi Mu'ith. Yang pertama ialah Nadhar bin Haris. Nadhar bin Haris ni adalah seorang lelaki yang banyak melakukan penentangan terhadap Nabi. Boleh dikatakan kalau nak letak beberapa nama antara orang yang paling duk depan, di samping Abu Jahal, di samping Abu Lahab, di samping Al-Walid bin Al-Mughirah, di samping Umayyah bin Khalaf, mesti ada nama Nadhar bin Haris. Nadhar bin Haris ni cara dia lawan Nabi teramat berbeza dengan cara sahabat-sahabat dan kawan dia lain lawan Nabi. Sebelum ni cara Abu Lahab, cara Abu Jahal, cara Umayyah bin Khalaf, cara Al-Walid bin Mughirah, cara kejam, cara paksa. Tetapi cara yang digunakan oleh Nadhar bin Haris ialah cara halus, iaitu menggunakan logik dan pemikiran. Bagaimana dia nak menggunakan kepandaian dan kecerdasan otak yang ada pada dia, dia nak melumpuhkan perjuangan dakwah Nabi. Dia adalah salah seorang ahli perniagaan yang banyak melakukan perjalanan sebelum ni. Dia orang berniaga, dia orang businessman, dia banyak dah pergi ke tempat-tempat di luar di kota Mekah. Terutamanya kawasan-kawasan dua buah kuasa besar yang mengapit Mekah pada masa itu di timur dan di barat, iaitu kuasa besar Parsi dan kuasa besar Rom. Jadi bila dia masuk kawasan Parsi, dia masuk kawasan Rom, dia ni banyak belajar dan mengutip cerita-cerita legenda, cerita-cerita mitos daripada orang-orang Yahudi, sama ada Parsi ataupun orang-orang Rom tu sendiri. Kalau kita jenis cerita-cerita hikayat, cerita-cerita dongeng, banyak ada dengan dia duk ambil daripada kedua kelompok dan golongan tersebut. Jadi bila diturunkan ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan pemuka-pemuka ni menentang Nabi. Seolah-olah mereka pekakkan telinga mereka, mereka tak mau menerima kebenaran ayat-ayat Quran yang turun pada Nabi. Salah satu cara ialah bagaimana mereka nak tahan orang lain daripada berminat dan nak belajar tentang ayat-ayat Quran yang diturunkan pada Nabi. Dia juga ajak orang lain supaya dengar cerita dia. Maksudnya dia panggil orang, dia memperdengarkan hikayat-hikayat, cerita-cerita dongeng daripada Parsi. Dia memperdengarkan hikayat-hikayat dan dongeng-dongeng daripada Rom tadi. Jadi bila benda ni berlangsung lama, memang ada orang yang tertarik, memang ada orang yang minat. Lebih-lebih lagi satu pembawaan, kalau kita tengok konsep dakwah yang dibawa melalui jalan cerita ni, orang minat, orang senang faham. Tetapi dakwah tetap dakwah, agama tetap agama. Yang dikatakan dongeng itu adalah dongeng, yang dikatakan hikayat itu adalah hikayat. Dia sama sekali berbeza dengan apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila duk hari-hari hikayat, hari-hari dongeng ni, banyak mana orang ada pun sampai masa dia habis cerita. Habis dah cerita ada dengan dia, cerita mana lagi aku nak cerita? Cerita mana lagi aku nak dengarkan pada orang? Cerita mana lagi aku nak persembahkan pada orang? Sebenarnya berkenaan dengan apa yang dilakukan olehnya ini mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita buka dalam surah Al-Anfal ayat 31, sebenarnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan Nadhr bin Haris. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na. Sesungguhnya apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat daripada kami, maksudnya bila diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, qalu qad sami'na, sesungguhnya mereka mengatakan kami pernah mendengar ayat-ayat seperti ini sebelum ni. Walaupun mereka sebenarnya tak pernah dengar ayat-ayat Quran, tapi kerana mereka nak menafikan dengan kerahnya hati mereka, termasuk dalam hati ni nak menolak dakwah dan ayat-ayat Al-Quran melebihi sesuatu yang ada pada mereka, mereka sebut macam ni. Kami pernah dengar lah kalau benda-benda macam hak Muhammad duk cerita kat kamu semua. Lau nasya'u lakulna misla haza. Dan kalau kami nak, kami pun boleh kata, kamu pun boleh sebut, kami pun boleh baca seperti apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad. Kami boleh datangkan benda yang sama. Sedangkan kemampuan mereka untuk mendatangkan sesuatu yang sama, mirip atau persis seperti Al-Quran, memang tak ada kemampuan sesiapa pun. Sebab Al-Quran ni adalah kalam Allah, perkataan dan firman daripada Allah, mana mungkin untuk ditumpaskan dan ditandingi oleh mana-mana kalam makhluk daripada manusia. In haza illa asatirul awwalin. Tiada lain dan tiada bukan, ini adalah ucapan-ucapan daripada cerita-cerita dongeng. Inilah tuduhan-tuduhan yang mereka berikan kepada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad.